Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya nak ajar tentang sijil pelajaran Malaysia SPM subjek Sains, so kertas percubaan. Okay, kita try kertas yang lain. So kali ini adalah soalan objektif dan saya akan terangkan daripada 50 soalan. Kalau kita target A kena dapat 40 ke atas, paling kurang dapat 42 ke atas. So dia tidaklah susah sangat, jom kita try. Okey, tengok soalan yang pertama antara yang berikut, yang manakah mewakili data kuantitatif dan unitnya yang betul. So kalau tengok saya dah buat, yang pertama arus elektrik salah, bukan resisten, bukan rintangan tetapi ampere, huruf A besar. Suhu darjah Celsius betul, so jawapannya B. Voltan, dia punya unit dia adalah voltan, V besar. Berat, unit dia kg, kilogram. Okey, so soalan simple ni jangan buat mistake. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, jadual 1 menunjukkan data yang diperoleh daripada satu eksperimen untuk mencari hal laju sebuah lori. Jadi hal laju ataupun hal laju sebuah troli ni, dia dah bagi dalam satu jadual masa dengan jarak, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita belajar ada 3 jenis pemboleh ubah, dimalarkan, yang dimanipulasi dan bergerak balas. Kalau dia bagi jadual macam gini, automatik. Ni bukan automatik, memang automatik. Yang atas kali ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dia tukar-tukar dalam eksperimen ni. Kejap pakai masa 0 saat, kejap pakai masa 10 saat, 20 saat, 30 saat, 40 saat. Yang bawah dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ya, ini jarak. Nak tengok dalam masa 10 saat berapa jarak troli tu boleh pergi. So, dia tanya kat sini yang bergerak balas apa? Jarak. Jawapannya adalah jarak. So, jawapannya D. Next, soalan nombor 3. Apakah aktiviti manakah yang melibatkan deria kinestesis? Selain yang kita belajar deria dengar, deria bau, deria sentuhan, ada juga yang dipanggil deria kinestesis, iaitu peka terhadap regangan otot. Dalam jawapan ini, contoh yang paling betul ialah C, membezakan berat objek menggunakan tangan. Kalau kita pejam mata sekalipun, kalau kita pegang, tangan kanan kita pegang benda yang berat, tangan kiri kita pegang benda yang ringan, kita dapat bezakan yang tangan-tangan kita tu lebih berat barang itu. So, nama dia adalah deria kinestesis, peka terhadap regangan otot. Okay, tengok soalan nombor 4. Raja 1 menunjukkan satu lintasan impuls. Okay, kalau kita tengok impuls ni, dia dah bagi tahu dia berlaku dekat saraf tunjang. Jadi apa yang berlaku mula-mula daripada reseptor, tak kisahlah kita ada banyak reseptor dekat tangan ke, dekat hidung ke, dekat lidah ke. Bila dah dapat impuls tu, dia hantar terus ke saraf tunjang, jadi berlaku perubahan dekat sinaps ni, berubah. Terus dia hantar balik kepada efektor. So dia lalu saraf tunjang, dia tak lalu otak. So dia tanya kat sini di manakah tindakan ini berlaku? So automatik dia berlaku dekat saraf tunjang. Nombor 5, antara yang berikut, hormon-hormon manakah yang mempunyai fungsi yang berlawanan? So, jawapannya adalah A, insulin dan glukagon. Insulin ni, fungsi dia nak menukarkan. Dia nak menukarkan glukos kepada tenaga dalam badan kita. Kalau kita makan karbohidrat, makan gula, dia akan tukar. Glukos, semua karbohidrat tu ditukar kepada tenaga. Glukagon pula fungsi dia adalah untuk menyimpan tenaga. Jadi fungsi dia berlawanan. Kalau estrogen, progesteron, ini adalah hormon. Fungsi dia sama je, hormon pembiakan. Dan testosteron, thyroxina pun hormon. Benda yang sama, adrenalin dan hormon pertumbuhan pun hormon. Okey. Pergi kepada soalan nombor 6. Maklumat yang berikut menunjukkan kesan sejenis dadah menyebabkan kekeliruan, menyebabkan ilusi, menyebabkan kelakuan ganas. Jadi jenis dadah tu, kalau tengok ni dah ada punya hint kat ini menyebabkan ilusi, dia adalah halusinogen. Dia boleh menyebabkan ilusi, kekeliruan dan kelakuan ganas. Okey, kita pergi nombor 7. Antara yang berikut, proses manakah yang berlaku di enter dan ovari pokok bunga ros? Okey, jadi kalau kita tengok proses pendembungaan berlaku dekat organ pembiakan jantan dan betina. Kita tengok enter dan ovari. Di situ berlakunya proses meiosis. Jadi dia berlaku dekat organ pembiakan. Jadi meiosis yang paling tepat.
Okay, next soalan nombor 8. Kaji maklumat yang berikut. Jin untuk rambut kerinting dominan, jin untuk rambut lurus resesif. So, Haris mempunyai rambut yang lurus. Apakah genotype rambutnya? Kalau tengok lurus adalah resesif. Bila tanya genotype, dia sama ada G besar, G besar, G kecil, G kecil. Jadi, bila dia lurus, resesif, dia adalah G kecil, G kecil. Kalau G besar, dia adalah kerinting. G besar, G kecil pun kerinting. Kalau terbalikkan pun kerinting. Yang lurus hanya G kecil sahaja. So, jawapannya D. Itu genotype. Bila dia tanya phenotype, phenotype tu sama ada lurus ataupun kerinting. Kena ingat, genotype dia huruf GG ke. Kalau phenotype dia lurus ataupun kerinting. Okey, soalan nombor 9. Raja 2 menunjukkan sepasang kembar. Kita tengok, kembar ni lelaki dengan perempuan. Ini adalah kembar tak seiras. Kalau seiras, dia jantina dia mesti sama. Kalau lelaki dengan lelaki, muka pun sama. Kalau perempuan dengan perempuan. Kalau macam ini ada nama dia kembar tak seiras. Jadi, antara berikut yang manakah betul tentang kembar itu, dia tidak berkongsi plasenta. Plasenta dia lain-lain. Dia berlaku, kembar tak seiras ni berlaku apabila dua sperma dan dua ovum pada masa yang sama bersenyawa. Sebab perempuan kan dia boleh menghasilkan dua ovum. Tapi selalunya perempuan menghasilkan satu ovum lah. Sebab ovari kan dia ada sebelah kiri dan kanan. Dia boleh hasilkan dua-dua. Kalau dua-dua ovum tu disenyawakan oleh dua sperma yang berbeza, maka terjadilah kembar tak seiras. Kalau melibatkan satu sperma sahaja, ini adalah kembar seiras. Contohnya, satu sperma dia bersenyawa dengan satu ovum. Lepas tu apa yang berlaku? Ovum tu membahagi dua. Lepas jadi zigot, dia membahagi dua. Sebab tu dia jadi seiras. Dia berkongsi, kat sini kita panggil genetik lah sama. Sebab tu muka seakan-akan sama. Kalau kembar seiras ni, jantina pun sama. Okey, ada lagi satu kembar namanya kembar Siam. Kembar Siam ni dia kesian sikit lah. Dia selalu orang panggil kembar apa Siam sebab selalu berlaku kat Thailand. Thailand mungkin lah dia kembar Siam ni dia bercantum tubuh badan. Tu sedih sikit lah sebab pembelahan tu tak berlaku dengan sempurna. Okey. Okey, soalan nombor 10. Penyataan manakah yang betul tentang variasi tak selanjar? Maksud tak selanjar ni dia tidak continuous, tidak berterusan. Bila kita lahir-lahir dah dapat variasi tu kekal sampai kita mati. Contohnya cap jari kita. Contohnya antara variasi tak selanjar yang lain selain cap jari ialah kumpulan darah kita. Kalau dah dari lahir kumpulan darah O sampai mati kita darah O. Okey, jadi kat situ dia tanya penyataan manakah yang betul tentang variasi tak selanjar. Jadi hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Contoh, kenapa kita dapat darah O? Kerana kemungkinan ayah atau ibu kita mempunyai darah O. Begitu juga dengan orang darah A. Mungkin ayah dia darah A, mak dia ke darah A, dia kena ada salah seorang darah A. Okey, kalau dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran, ini salah sepatutnya. Kepintaran ialah satu contoh variasi tak selanjar. Salah, dia adalah variasi selanjar. Kalau duduk dekat persekitaran yang semua orang baca buku, mak dia baca buku, ayah dia baca buku, adik dia baca buku, kakak dia baca buku. So, pintarlah budak tu kalau dia baca buku. Kalau dia main game, tak pintarlah. Sebab tu variasi selanjar ni dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, nombor 11 tentang jirim. Kita belajar jirim ni mudah je. Dia ada pepejal, cecair dengan gas. Soalan dia antara berikut yang manakah proses manakah yang mempunyai nama yang sama? So, nama yang sama adalah pemejalwapan. W dengan X. Pepejal kepada gas, gas kepada pepejal. Nama dia pemejalwapan ataupun sublimation bahasa Inggeris dia. So, yang lainnya awak tahulah cecair kepada pepejal, pencairan, pepejal kepada cair, pembekuan. Simple je tu. Soalan nombor 12. So, tentang jadual berkala. Ni kalau rajin baca, tahu konsep boleh jawab. Dia susah sikit. Raja 4 menunjukkan jadual berkala unsur yang tidak lengkap. So, saya nak ajar macam mana korang boleh skor soalan ni. Unsur manakah yang mempunyai nombor proton 12? Pertama sekali, kalau jumpa macam ni saya dah tuliskan. Pertama sekali dia akan hanya bagi satu jadual, bagi macam ni H, F, G, G. Cara nak jawab pertama tengok kumpulan. Kumpulan dia macam ini. Yang paling tepi sekali kumpulan 1,
kumpulan 2, terus lompat kat sini, kumpulan 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maksud kumpulan tu, contohnya kumpulan 1 ni, maksud dia, elektron yang terakhir dia adalah 1. Kalau 2, elektron terakhir dia adalah 2. Cuba tengok. H2, nampak tu masuk elektron terakhir dia. Kalau kumpulan 14, elektron terakhir dia 4. Kumpulan ni 14, 15, 16, J ni elektron terakhir dia adalah 6, nampak? G ni kumpulan 18, elektron terakhir dia adalah 8. Itu tengok kumpulan, itu yang pertama. Yang kedua, tengok petala. Petala dia macam ni. Ni petala 1, petala 2, petala 3, 4, 5, 6, 7. Dia ke bawah ni kita panggil petala. So, kat sini H, dia adalah kumpulan 1, 2. Kumpulan 2, so kita tahu elektron terakhir dia 2. Petala dia kita kira 1, 2, 3. So, dia petala 3. Masuk petala 3 ni, dia ada 3 kolom. 1, 2, 3. Macam mana saya tahu pertama 2, lepas tu 8, lepas tu 2? Okey, secara simpelnya awak boleh hafal. Petala ni, dia kalau ada 3, yang pertama boleh masuk 2. Yang kedua boleh masuk 8 maksimum. Yang ketiga masuk elektron yang terakhir. Okey, faham tak? Dia nak penuh petala 1 ni boleh masuk maksimum 2 elektron je. Petala 2 ni maksimum boleh masuk 8 elektron. Petala yang ketiga maksimum boleh masuk 8. Tapi kenapa H ni, petala yang ketiga ni boleh masuk 2 je? Sebab nombor kumpulan dia 12. Kumpulan dia 2. Jadi elektron akhir dia boleh masuk 2 je. So ada baki lagi 6 tu kita biarkan. So macam itu. Saya ulang balik secara mudahnya. Pertama tengok kumpulan untuk tentukan elektron terakhir dia berapa. Yang kedua tengok petala. Petala ni nak tengok ada berapa kolom dia. Kat sini kalau H ni ada 1, 2, 3. 3 petala maksudnya ada 3 kolom. 1, 2, 3. Selalu ingat kolom yang pertama ni hanya boleh masuk 2 elektron. Yang kedua ni maksimum boleh masuk 8. Then yang ketiga, sebab dia ketiga, nombor yang elektron dia pun 2, yang akhir dia masukkan 2. Sebab itulah dia 12. Kalau awak ulang balik dengar penjelasan ni mungkin boleh jawab. Okey ya. Okey, soalan nombor 13. Solehah membeli ubat gegat dan meletakkannya di dalam bilik air. Tahu tak ubat gegat tu apa? Yang bulat-bulat warna putih. Selepas beberapa minggu, ubat gegat tersebut menjadi lebih kecil. Apakah yang berlaku? Daripada pepejal kepada gas pemejal wapan. Okey, soalan nombor 14. Raja 5 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengasingkan etanol daripada campuran etanol dan air. So, kita tengok ni. So, dia kata kat sini, apakah tujuan penambahan sepihan porselin semasa proses penyulingan? Dia tambah porselin ni, dia lebih kurang sama dengan boiling chip. So, fungsi dia adalah untuk memastikan supaya cecair tidak mendidih dengan terlalu cepat di dalam kelalang. Dia nak elakkan extra boil. Dia tak nak lama didih terlalu kuat. So, jawapannya C. Soalan nombor 15. Antara yang berikut, yang manakah merupakan contoh perubahan kimia? Maksud perubahan kimia ni adalah sebatian ataupun bahan baru terhasil. Kalau perubahan fizik, bahan baru tidak terhasil. So, antara berikut yang manakah bahan baru terhasil ialah telur mengeras apabila direbus. Belum rebus, dia jadi yang cair tu, dia adalah bahan kimia nama dia. Lepas dah rebus tu, dia jadi lain dah bahan kimia tu. Kalau peleburan lilin ni, kena tengok betul-betul ni dia bukan bakar lilin Ni peleburan lilin. Maksudnya lilin daripada pepejal tu jadi cecair. Dia masih lilin, benda yang sama. Pembekuan aiskrim pun sama. Aiskrim ni, dia dalam keadaan cecair, dia bekukan. Sama je. Penyejatan iodin daripada cecair jadi gas. Dia cuma tukar keadaan jirim je. Dia tidak bertukar bahan jadi bahan baru. Cuma telur ni dia dah bahan baru terhasil. Dia tak boleh berbalik proses dia. Yang lain ni boleh berbalik. Telur ni tak boleh. Kalau dah rebus, dah keras tu, macam mana nak cairkan dia? Tak boleh kan? So jawapannya adalah D. Soalan nombor 16. Jadual 2 menunjukkan keputusan yang diperoleh apabila termometer diletakkan di dalam campuran bahan X dan air. So, kita tengok bahan dia. Okey, sekarang ada bahan X tambah kat dalam air. Suhu awal dia 30, suhu air dia 23. Dalam jadual ni kita dah tahu dah apa yang berlaku, suhu dia menurun. So, bila suhu menurun, dia adalah proses endotermik. Kita belajar ada dua je, endo dengan exo. Endotermik ni, macam mana suhu dia menurun ni? Sebab apa? Sebab haba diserap.
daripada persekitaran. Sebab itulah suhu persekitaran tu menurun. Bahan yang menyebabkan proses endotermik ni ialah amonium klorida. Selalu korang belajar dalam subjek sains ni satu je, amonium klorida. So, mana jawapan yang ada amonium tu, itu adalah endotermik. Selain tu yang lain ni boleh menyebabkan exotermik lah, suhu meningkat. Okey, next soalan nombor 17. Antara berikut logam manakah yang boleh diekstrak daripada bijihnya melalui penurunan dengan karbon? Okey, first kali kena hafal siri elektrokimia. Cara nak hafal dia. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. Ni kalau orang bangsa lain tak suka zakat fitrah, korang boleh buat lah. Kalau nak cantik, mesti ada zat besi. Sebab ferrum kan besi. Supaya paras cukup anggun. Pun boleh cara nak hafal dia. So, mesti hafal. Bila dah hafal, korang kena tahu. Karbon terletak di antara aluminium dengan zinc. Hidrogen terletak di antara zinc dengan ferrum. Bila nak cakap proses ekstrak tu berlaku dengan jayanya, maksudnya karbon hanya boleh mengekstrak logam yang di bawah dia, yang kurang reaktif daripada dia. So, dia boleh ekstrak zinc, kalau kalsium, aluminium, magnesium, kalium, semua dia tak boleh sebab logam ni lagi reaktif. Bila dia lagi reaktif, dia takkan dapat diturunkan daripada karbon. Karbon tak boleh nak sentuh pun. Karbon ni dia boleh sentuh orang yang bawah-bawah dia je. Dia boleh tukar kan. Tu maksud dia. Okey, kena hafal ya. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. Okey, nombor 18. Antara yang berikut, bahan manakah yang digunakan sebagai petunjuk untuk mengesan penyerapan baja? Ini saya dah ulang juga dalam soalan-soalan yang sebelum ni. So, tentang baja, ingat fosforus. Fosforus 32. Kalau karbon 14 tentang artifak, kita nak tahu umur artifak tu berapa. Kobalt 60 ni untuk kemoterapi, cancer treatment. So, uranium ni dalam tenaga nuklear, berlakunya pembelahan. Selalu banyak dekat sun, kita punya matahari. Okey, 19. Encik Yusof bekerja sebagai pekerja am di sebuah stesen kuasa nuklear. Dia mengendalikan bahan radioaktif setiap hari. Apakah kesan jangka panjang sinaran radioaktif yang mungkin ke atas kesihatan Encik Yusof? So, jawapannya ialah kanser. Kalau kita kerja dekat tempat yang radioaktif, dalam jangka masa yang panjang 20-30 tahun, kemungkinan kita kena kanser. Sebab radioaktif ni boleh menyebabkan kanser. Sangat bahayalah, kena pakai dia punya PPE, keselamatan dia dengan betul. Okay, soalan nombor 20. Kaji maklumat yang berikut. Pelakuran atom hidrogen untuk membentuk logam helium membebaskan tenaga cahaya dan tenaga haba. Di manakah pelakuran nuklear seperti di atas berlaku? Dekat matahari. Saya dah cakap dah. Sebab matahari ni dia memberikan kita sinaran. Dia memanaskan bumi. Berlakunya proses pelakuran atom hidrogen. Di mana tenaga yang banyak tu macam mana dia nak travel. Matahari dengan bumi tu jauh. Macam mana cahaya tu nak sampai ke bumi? Sebab berlakunya pelakuran atom hidrogen. 21. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan susunan sinaran radioaktif daripada kuasa pengayunan paling kuat kepada kuasa pengayunan paling rendah. Sentiasa ingat, pengayunan bila tinggi, penembusan dia rendah. So, penembusan kita dah hafal lah. Paling kuat penembusan gamma sebab dia boleh tembus kertas putih dengan juga aluminium. Dia cuma tak boleh tembus apa? Saya dah lupa dah. Konkrit dengan dia cuma tak boleh tembus plumbum. So, jadi gamma ni penembusan dia paling tinggi. Diikuti beta, dia tak boleh tembus aluminium. Dengan alpha, tak boleh tembus kertas. So, kita dah tahu susunan tu. Jadi, pengayunan ni sebaliknya. Pengayunan paling tinggi ialah alpha, beta, gamma. Okey, itu adalah susunan radioaktif daripada kuasa pengayunan yang paling kuat kepada paling rendah. Gamma paling rendah. Okey, next, 22. Raja Enam menunjukkan seorang lelaki berdiri di hadapan sebuah cermin imej satahnya. Dia tanya, berapakah jarak lelaki ini daripada imejnya? Selalu orang semua tersilap. Semua jawab 1.5 je. Sepatutnya korang kena tambah 1.5 tambah 1.5. So, jarak dia adalah 3 meter. Jangan buat mistake kat sini. So, kita tengok dekat sini soalan dia cakap, berapakah jarak di antara lelaki tersebut dengan imejnya? 3 meter.
Soalan 23. Antara yang berikut, yang manakah meletakkan objeknya pada titik fokus 2F? So, jawapannya mesin fotostat. Ini kena hafal sikit. Kalau kanta pembesar objek, mestilah diletakkan lebih kurang daripada F. Kamera digital objek mestilah lebih besar daripada 2F. Kalau periskop ni tak ada kena-mengena, ini adalah tentang kapal selam. Okay, soalan 24, maklumat di bawah menunjukkan 4 warna komponen dalam cahaya putih. Kita ada ungu, kuning, hijau, indigo. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan menaik cahaya berdasarkan panjang gelombang masing-masing. Ini kena hafal sikit. Michael Jackson kurang handsome bila ia undur. Kan Michael Jackson suka jalan ke belakang. So, jadi dia adalah singkatan bagi merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. So, semakin ke atas, semakin panjang gelombang. Paling panjang gelombang ialah warna merah. Paling pendek gelombang ni adalah warna ungu. So, bila dia suruh susun, berdasarkan panjang gelombang, urutan menaik panjang gelombang. So, maksudnya awak kena susun daripada gelombang yang paling pendek kepada paling panjang. So, jawapannya ungu, indigo, hijau, kuning. Kena hafal yang ni. Michael Jackson kurang handsome bila ia undur. Okey, 25. Seorang pelukis kehabisan warna jingga untuk mewarnakan gambar pemandangan waktu senja. Apakah warna cat yang perlu dicampurkan? Ingat beza ada beza. Pencampuran warna dengan penambahan warna. So, bila pencampuran warna ni lah yang ada warna ungu dan sebagainya. Kalau penambahan warna, itu yang 3 warna premier. Yang ni dia tak kisah. Okey, jadi nak hasilkan warna ni, bila dalam pendidikan seni pun korang dah belajar. So, merah tambahkan dengan biru dapat ungu. Kuning tambah biru dapat hijau. Kalau nak buat jingga atau oren, kuning kena tambah dengan warna merah. Jawapannya D. 26. Antara yang berikut yang manakah langkah berjaga-jaga semasa mengendalikan bekas yang mengandungi mikroorganisma? Yang paling penting nak mengelakkan contamination, elak pencemaran, kena basuh tangan sebelum dan selepas mengendalikan bekas tersebut. Kalau tak, korang tak basuh tangan, kat tangan korang pun ada bakteria, tiba-tiba semua eksperimen tu ada bakteria. So, elakkan daripada pegang sebelum basuh tangan. Okey, soalan 27 dia tunjukkan gambar, dia kata antara berikut yang manakah mewakili sejenis mikroorganisma itu. Sekali pandang, kalau saya pun tak tahu sebenarnya yang mana satu. Cuma saya tahu beberapa je. Yang ni bentuk macam cendawan ada payung ni, nama dia kulapuk roti. Bentuk macam ini, tapak kaki ni, nama dia paramecium. Yang X dengan Y ni saya tak pasti sangat lah. So, awak tengok dekat jawapan. Yang mana W dengan Z ni yang awak tahu. Kulapuk roti adalah dalam kumpulan kulat. So, W kulat. So, jawapannya antara A dengan D. So, bentuk tapak kaki ni, paramecium adalah sejenis protozoa. So, dia adalah X. Ni bakteria salah. So, jawapannya adalah A. Y ni virus. X ni adalah bakteria. Okey, apakah suhu yang paling sesuai bagi pertumbuhan bakteria? Secara generalnya, suhu 30 darjah Celsius. Suhu badan manusia. Bakteria ni paling sesuai untuk tumbuh. Okey, 29 tentang keimunan. Antara yang berikut yang manakah merupakan cara seseorang individu itu mendapat keimunan pasif buatan? Pasif buatan ialah bila kita pergi hospital ke klinik kesihatan ke, kita disuntik dengan anti-serum. Okey, so kalau kita nak macam sekarang ni virus coronavirus, so tentang dia nak buat vaksin, itu adalah aktif buatan. Itu adalah aktif buatan. Dia suntik dengan vaksin. Tapi sekarang belum dapat lagi vaksin. Kita doakanlah supaya vaksin untuk coronavirus ni dapat dihasilkan. Kalau pasif semula jadi adalah untuk menyusu ibu. Okey. So, saya terangkan balik. Ada 4 jenis keimunan. Keimunan aktif semula jadi. Bila kita demam, kita dah baik. Kita demam lagi, dah baik. So, bila demam, lepas tu baik, badan kita dah bina antibody sendiri. So, dia akan lebih kuat dan sukar nak jadi demam balik. Itu adalah keimunan aktif semula jadi. Contohnya demam campak. Siapa pernah kena demam campak? Kan kita kena sekali je kan, sebab badan kita lepas dah kena sekali tu dia bina antibody sendiri. Itu namanya keimunan aktif semula jadi. Yang kedua, keimunan aktif buatan. Keimunan aktif buatan ni adalah disuntik dengan vaksin.
Ni belum sempat nak kena demam campak, selalu budak-budak kecil, bayi-bayi sekarang semua dah ambil injection dah. Umur 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun semua pergi ambil injection dekat klinik kesihatan supaya prevent lah, sebab jarang lah orang sekarang kena lagi. Okay, next ialah keimunan pasif semula jadi bila kita menyusu ibu kita, dan keimunan pasif buatan disuntik dengan antiserum. Soalan nombor 30. Apakah jenis bakteria yang boleh menghasilkan amonia daripada bangkai dan tumbuhan yang telah mati? Bila dia mati, kena ada bakteria pengurai. So, bakteria pengurai ni dia akan menguraikan haiwan tu kepada sebatian amonia. Okay, next. Kalau bakteria pengikat nitrogen ni selalu dekat tumbuhan bernodul ni, dia boleh tukarkan nitrogen dekat udara kepada protein tumbuhan atau haiwan. Bakteria pendinitritan tukarkan nitrat kepada nitrogen di udara. Bakteria penitritan tukarkan sebatian amonium kepada nitrit. Okay, soalan 31 tentang kita nitrogen juga. Kita ada nitrogen di udara, lepas tu jadi nitrat dalam tanah, sebatian amonium, sebatian nitrogen. Antara berikut yang manakah proses pendinitritan? Proses L. Maksud dinitritan ni maksudnya nitrat tukar balik kepada nitrogen. So, L. Soalan 32. Antara yang berikut, larutan kultur manakah yang boleh menyebabkan tumbuhan, anak benih terbantut dan daunnya bertukar tumpuk perang keperangan, kekuningan dan keperang-perangan. Ini tentang nutrisi dalam tumbuhan. So, jadi jawapan yang betul ialah dia kekurangan larutan kultur tanpa kalium. Dia akan terbantut dan daunnya kuning keperang-perangan. Kalau dia kurang nitrogen, batang dia kurus, daunnya kecil dan warna kuning. Kalau kurang fosforus, daunnya kuning ataupun berwarna ungu. Larutan kultur lengkap, daunnya subur. 33. Dalam bab nutrisi, cara nak kira kalori. So, dia dah bagi nilai kalori dalam 100 gram. Soalan dia, hitung nilai kalori jika seorang budak lelaki makan 350 gram nasi goreng, 100 gram sambal dan juga 50 gram timun. So, awak kira. So, cara nak kira 350 gram macam ini. 1200 bahagikan dengan 100. Sebab nak cari 1 gram berapa? Darab dengan 350. Dia makan 350 gram. Dapatlah 4200. Untuk sambal telur dia makan 100 gram je. Ambil je value dia. Untuk timun dia makan 50 gram. Ini untuk 100 gram bahagikan dengan 2. Lepas tu tambah semuanya, dapatlah nilai kalori dia. Jawapannya C. Okey, soalan 34. Soalan senang je tentang rantai makanan. Yang manakah paling betul? So, jawapannya D. Daun beluncas ayam. Ramai ni kalau buat mistake ni, dia jawab padi beluncas helang. Tak boleh. Beluncas ni kecil sangat. Helang tak nampak. Selalu helang boleh makan tikus, boleh makan ayam. So, jawapannya D. 35. Raja Sembilan menunjukkan sebuah kilang baja yang membuang sisa-sisanya ke dalam sebuah sungai. Okey, nampak ni sisa-sisa baja dibuang ke dalam sungai. Apakah kesan baja yang berlebihan di dalam sungai itu? Alga tumbuh secara pesat. Atau nama saintifik dia eutrofikasi, algal bloom. Bila alga banyak tumbuh ni apa jadi? BOD akan jadi, biological oxygen demand. Oksigen akan kurang, ikan akan mati, so akan bau busuk lah, banyak hidupan mati. So, dia menyebabkan apa? Alga tumbuh dengan pesat. Sebab tu sekarang ni, kalau siapa tengok berita semalam 3 November 2020, dia dah cakap, siapa yang menyebabkan kilang-kilang yang menyebabkan pencemaran, dia akan naikkan denda daripada 100,000 jadi 10 juta. So, hati-hati. Jangan sengaja-sengaja buang bahan pencemaran ke dalam sungai. 36. Antara yang berikut persamaan perkataan manakah yang mewakili proses penapaian? Penapaian ni bila yeast yang mak korang suka ni buat apa, buat donat dan sebagainya, yeast ni nama yang selalu beli kat kedai tu maulipan. Yeast ni tambahkan dengan glukosa, selalu tambah dengan air gula lah. So, dia akan jadi etanol, jadi karbon dioksida plus tenaga. Selalu kalau kita buat donat tu sebenarnya sama je. Yeast masukkan dengan air gula, tambahkan dengan tepung. So, tepung tu naik. Sebab apa dia naik? Sebab gas karbon dioksida dibebaskan. Tak adalah jadi sampai etanol, sebab kita buat pun kejap je kan. Kalau korang biarkan tepung tu selama sebulan 2 bulan, tu dia akan bau, dia bau masam, bau macam etanol. So, jawapannya B.
Okey, nombor 37. Antara yang berikut yang manakah merupakan sebatian tak organik? So, karbon monoksida. Sebatian tak organik ni maksudnya dia mengandungi selain karbon dengan hidrogen. Kalau protein ni dia punya simplest form dia amino acid, terdiri daripada karbon dengan hidrogen. Hidrokarbon dengan gas asli semua ada karbon dengan hidrogen. Karbon monoksida tiba-tiba ada oksigen. So jawapannya B. Okey, sikit lagi sabar ya bagi yang dah tengok sampai 30 minit ni. Kita ada sikit lagi, dalam 10 minit boleh habis. Maklumat yang berikut menunjukkan peringkat-peringkat dalam pengekstraktan minyak kelapa sawit. Urutan manakah yang betul? Jawapannya B. Mula-mula kita kena sterilkan buah tu. Lepas tu kita cerna dia, tanggalkan daripada tandan. Lepas tu buat apa? Kita ekstrak minyak. Last sekali kita buat penurasan. 39 tentang kelapa sawit juga. Kenapa soalan ada sampai 2 kelapa sawit ni? Sebab dia merupakan bahan ekspor utama Malaysia. So, apakah F, G dan H? So, F ialah, kalau kita tengok adalah sabut. G ialah tempurung bahagian luar ni. Dalam sekali ni kita panggil dia isirung. Isirung ni minyak dia paling berkualiti. Kalau dekat sabut ni, dia punya minyak paling banyak. Tu, jawapannya C. Okey, 40 soalan tentang getah. Getah merupakan pengeksportan kedua terbanyak di bawah kelapa sawit. Antara berikut yang manakah boleh menggumpalkan latex? Kita tahu tambah asid baru dia bergumpal. So, amonia kalau tambah dia tidak dapat menggumpalkan latex. Dia mengekalkan latex dalam keadaan cecair. So, jawapannya ialah asid asetik. Tak kisahlah asid apa, janji asid. Kalau tak tambah asid pun dia boleh bergumpal sebab ada bakteria, tapi dia mengambil masa yang lama. Okay, 41. Apakah perubahan tenaga dalam kenderaan berenjin? Bila cakap tentang kenderaan berenjin, last kali mestilah tukar kepada tenaga mekanik. Tenaga mekanik. So, kita tengok. Tenaga dalam kenderaan berenjin. Dalam tu ada petrol. Bila kita panaskan petrol tu, dia akan jadi tenaga haba. Haba daripada pembakaran bahan api akan berubah kepada tenaga mekanik. So, jawapannya B. Okey, 42. Menunjukkan bacaan odometer, bacaan meter kereta daripada KL ke Kuala Terengganu. Ini mungkin dia bagi pulau perhentian. Masa yang diambil ialah 6 jam. So, jadi dia kata berapakah purata laju kereta itu. Dia dah bagi dekat sini, awak tahu jarak dia. 603/150 dapatlah 453 jarak dia. Lepas tu masa yang diambil dia dah tulis kat sini, kat atas ni kalau siapa baca 6 jam. So, dia dah bagi dah formula. Baik betul soalan ni. Awak bahagi je laju sama dengan 453 bahagi 6. Dapat 75.5 km per jam. Lepas tu kita tengok jawapan yang paling hampir. Jadi yang paling hampir ialah B, 75 km. So jangan panik lah. Selalu dalam exam selalu dia point-point tu dia tak ambil dalam subjek sains. Lain dalam subjek matematik. Dia kena value tepat. Kalau sains tak apa. Tengok yang mana rapat. Okay, 43. Apakah kesan terbaik untuk mengurangkan kesesatan lalu lintas? So, menambah baik sistem pengangkutan awam. Bila ramai orang naik pengangkutan awam, maka kita boleh kurangkanlah karbon monoksida yang terbebas daripada exhaust kerendahan. 44. Antara makanan berikut yang manakah tidak disimpan di peti sejuk? Ni siapa yang selalu tolong mak dia tahulah. Potato, kentang. Kalau simpan kentang dalam peti sejuk, maka habislah rosak kentang tu. Yang lain boleh simpan dalam peti sejuk. 45. Apakah kelebihan makanan terubah suai secara genetik? Ini dalam segi bioteknologi. Contohnya makanan tu. Contohnya tembikai tu boleh dapat lagi besar. Mangga tu lagi besar. So, kebaikan dia adalah tahan terhadap penyakit. Dia senang nak membiak. Tahan terhadap penyakit. Tu yang paling okey. Rasa lebih sedap tak? Selalu yang original akan lebih sedap lah. Dan vitamin dengan mineral ni lagi banyak dekat original lah. Kandungan genetik sama, salah. Dia ada tukar sikit genetik dia. Lepas tu nama dia bioteknologi. Okay, 46. Antara yang berikut, makanan manakah yang boleh diawet dengan menggunakan pempasturan? Kita belajar pempasturan ni adalah untuk susu dengan jus. Okay, sedikit info. Kalau susu ni, kalau pempasturan dia ada dua suhu. 63 darjah Celsius kena panaskan 30 minit. 72 darjah Celsius 15 saat je. So, kena ingat pempasturan. Kita pergi. So, jawapan dia ialah. So, dari sini kita pilih jawapannya ialah susu. Jawapannya D. Okay, 47. Antara yang berikut. Yang bahan manakah biasanya digunakan untuk membuat tekstil? Ni untuk tudung-tudung mak korang. Kalau korang tengok kan, tudung-tudung ni. Ataupun baju-baju JC tu semua dibuat daripada nylon dengan polyester. Jawapannya C.
Okey, 48. Antara berikut yang manakah dibuat daripada gabungan getah sintetik dengan asli? Jawapannya tilam. Sebab tayar kapal terbang ni dia buat daripada getah asli, sarung tangan getah sintetik, tapak kasut getah sintetik. Tilam ni dia tak nak terlalu elastik. Kalau korang baring nanti terlompat-lompat, dia nak keras sikit, elastik sikit, so kena campur dua-dua. Jawapannya C. 49. Maklumat berikut menunjukkan suatu kegunaan plastik termoset. Cakap pasal termoset tahan haba. So pasal elektrik, pemegang cerit. Bila tentang peralatan elektrik ni, dia adalah backlit. Dia gunakan plastik backlit. Kalau melamina ni untuk cawan, pinggan yang mak korang beli mahal-mahal simpan dalam almari tu, tu dia berbuat daripada melamina. Kalau politina dengan polipropina ni adalah bukan termoset, dia adalah termoplastik, tak tahan haba. Contohnya beg plastik atau tumpuan plastik. Soalan 50. Ini susah sikit lah tentang radio ni. Dalam sistem penerima radio, bagaimanakah yang terlibat dalam pengasingan isyarat termodulasi? Jawapannya penyah modulator. Jadi itu je untuk soalan objektif. Jangan lupa buat ulang kaji. SPM dah dekat, jangan main game je. Okay, bye.